sikap rajin Anda untuk melindungi gigi sebenarnya sedang mencabut gigi Anda dari akarnya. Adakah Anda berumur lebih 60 tahun? Jika ya, hentikan serta-merta tabiat memberus gigi sejurus selepas makan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda jenis yang terus berlari ke bilik air dan mencapai berus gigi sejurus selepas makan karena tidak selesa dengan rasa di dalam mulut? Hari ini sebagai seorang dokter, saya meletakkan nurani saya sebagai taruhan dan ingin memberitahu Anda, tolong letakkan berus gigi itu. Apa yang Anda lakukan sekarang bukanlah membersihkan gigi, tetapi ia sama seperti Anda sedang menggosok porselin berharga dengan berus dawai. Saya mesti ceritakan kisah Encik Rahman, seorang pesakit berusia 74 tahun yang datang ke klinik saya baru-baru ini. Beliau seorang yang sangat mengagumkan sebagai seorang pesara tentera. Beliau telah menjalani kehidupan yang sangat berdisiplin. Beliau mengamalkan peraturan 333 yang terkenal itu makan 3 kali sehari, memberus gigi dalam masa 3 menit selepas makan, selama 3 menit selama lebih 50 tahun tanpa gagal walau sehari pun. Tidak mempunyai sebarang kaviti adalah kebanggaannya. Namun pada suatu hari, giginya mulai terasa ngilu setiap kali minum air sejuk. Lama-kelamaan, kesakitannya menjadi sangat teruk sehingga beliau akan terkejut hanya dengan hembusan angin. Itulah sebabnya beliau datang berjumpa saya. Apabila saya memeriksa mulutnya, saya benar-benar terdiam. Dari luar, giginya kelihatan bersih. Tetapi apabila diperiksa dengan teliti, keadaannya sangat teruk. Bahagian pertemuan antara gigi dan gusi terhakis dengan dalam, seolah-olah telah ditakik dengan kapak oleh seorang penebang kayu. Akar giginya terdedah sepenuhnya dan enamel lapisan pelindung gigi telah haus sepenuhnya sehingga sarafnya hampir terdedah. Saya berkata dengan berhati-hati, "Encik, saya minta maaf, tetapi gigi ini bukan rosak dimakan bakteria. Encik telah mengikisnya sendiri karena memberus terlalu kuat selama 50 tahun." Mendengar kata-kata saya, Encik Rahman terduduk lemah. "Tapi dokter, di sekolah dan di TV mereka selalu kata kita kena berus gigi sejurus selepas makan. Adakah logik tabiat yang saya amalkan seumur hidup saya ini telah merosakkan gigi saya?" Beliau begitu kecewa sehingga matanya mula berair. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda melakukan perkara yang sama seperti Encik Rahman? Ini bukan tragedi yang menimpa Encik Rahman seorang sahaja. Statistik menunjukkan 9 daripada 10 warga emas di Malaysia yang berumur 65 tahun ke atas menderita penyakit gusi dan kehausan gigi. Adakah akar gigi yang terdedah dan rasa ngilu itu hanya disebabkan oleh faktor usia? Tidak. Ini karena kita masih mengaplikasikan pengetahuan yang kita pelajari semasa gigi kita masih kuat pada usia 20 chroma dan 30 chroma kepada gigi kita yang kini telah menipis dan menjadi lemah pada usia 30 chroma. Tahukah Anda apa yang lebih menakutkan? Apabila gigi rosak dan gusi meradang, keradangan itu tidak hanya kekal di dalam mulut. Jika ia mengikut saluran darah ke jantung, ia boleh menyebabkan serangan jantung. Jika ia naik ke otak, ia boleh mencetuskan demensia. Satu tabiat memberus gigi yang salah boleh menjadi bom jangka yang memusnahkan kesehatan seluruh badan Anda. Jadi, kenapakah memberus gigi sejurus selepas makan begitu berbahaya? Mengapakah pengetahuan umum yang kita pegang teguh selama ini menjadi racun bagi warga emas berusia 70 onan? Dan apakah rahasia di sebalik gigi putih yang diiklankan dalam iklan obat gigi, serta bahaya tersembunyi di dalamnya? Hari ini saya akan meruntuhkan sepenuhnya tanggapan Anda tentang memberus gigi. Jika Anda menonton video ini hingga akhir, Anda akan dapat mengekalkan nikmat mengunyah rendang dan menggigit keropok dengan gigi Anda sendiri sepanjang hayat Anda. Menjimatkan ribuan ringgit kos. Rawatan pergigian adalah bonus tambahan. Jika Anda teruja dengan perkongsian hari ini, sila tekan butang suka dan tinggalkan komen dengan perkataan teruja. Minat kecil Anda itu akan menjadi kekuatan besar yang menyelamatkan gigi warga emas di seluruh Malaysia. Baiklah, mari kita mulakan sekarang dengan peraturan kelangsungan hidup gigi yang sebenar, yang tidak akan pernah diberitahu oleh klinik pergigian dengan begitu terperinci. Baiklah, sila kuatkan semangat Anda. Apa yang akan saya sampaikan sekarang mungkin akan menterbalikkan sepenuhnya pengetahuan yang telah Anda percayai selama berpuluh-puluh tahun. Jika Anda boleh mencatat sekarang, sila keluarkan kertas dan pen. Atau Anda boleh mengambil gambar skrin dengan telepon Anda.
Dua perkara yang akan saya sebutkan ini adalah peraturan kelangsungan hidup paling ampuh yang dapat memanjangkan hayat gigi Anda lebih dari 10 tahun tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Encik Rahman juga menepuk lututnya selepas mendengar penjelasan ini. Beliau mengeluh, "Kenapalah aku tak tahu lebih awal? Peraturan kelangsungan hidup pertama. Jangan dekati berus gigi selama 1 jam selepas makan." Apabila saya berkata begini, ramai yang terkejut. Tapi dokter, sisa makanan perlu dibersihkan dengan cepat. Kalau dibiarkan selama 1 jam, tidakkah ia akan mereput? Tidak, ia tidak akan mereput. Bakteria di dalam mulut kita memerlukan masa yang agak lama untuk menguraikan makanan dan menyebabkan kaviti. Tetapi, gigi Anda boleh larut dalam sekelip mata sejurus selepas makan. Biar saya jelaskan sebabnya. Sebagai rakyat Malaysia, makanan yang kita makan setiap hari seperti asam pedas, tom yum, dan pencuci mulut seperti oren, epal, dan kopi. Apakah persamaan semua makanan ini? Ia bersifat asid. Apabila makanan berasid masuk ke dalam mulut, enamel, yaitu perisai keras yang menyaluti permukaan gigi, akan menjadi lembut buat sementara waktu. Untuk mudah faham, mari kita gunakan satu analogi. Bayangkan Anda pergi ke spa dan berendam dalam air panas selama 30 menit. Apa yang berlaku pada kulit Anda? Ia menjadi kembang dan lembut, sehingga jika Anda gosok sedikit sahaja dengan jari, daki akan keluar seperti mie. Bukan. Keadaan gigi Anda sejurus selepas makan adalah sama seperti kulit Anda yang kembang di dalam bilik mandi. Memberus gigi pada waktu ini adalah sama seperti menggosok kulit yang sudah kembang itu dengan sabut yang kasar. Kulit Anda akan terkupas dan berdarah, bukan? Begitu juga dengan gigi. Permukaannya sudah menjadi lembut akibat makanan berasid, dan jika Anda menggosoknya dengan berus gigi yang keras, lapisan luar gigi akan terhakis. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil erosi gigi. Inilah yang berlaku kepada Encik Rahman. Beliau minum air kuka setiap kali makan karena percaya ia baik untuk kesehatan dan disebabkan obsesi untuk memberus gigi dalam masa 3 menit, beliau terus memberus gigi sejurus selepas makan. Giginya tidak mampu bertahan. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Selepas makan, cukup dengan berkumur dengan air biasa. Ini akan membersihkan sisa asid yang tertinggal di dalam mulut. Kemudian tunggu sahaja selama 1 jam. Badan kita ini sangat menakjubkan. Aliur akan keluar untuk menetralkan asid di dalam mulut dan mengeraskan semula permukaan gigi yang lembut. Anda sepatutnya memberus gigi selepas 1 jam, yaitu selepas gigi Anda kembali keras. Dengan hanya mematuhi peraturan ini, Anda boleh mencegah 90% daripada kehausan gigi. Peraturan kelangsungan hidup kedua. Buang ubat gigi pemutih dan ubat gigi yang mengandungi butiran scrub di bilik air Anda sekarang juga. Ramai warga emas menggunakan ubat gigi pemutih kerana tidak suka melihat gigi mereka menjadi kekuningan apabila usia meningkat. Kesimpulannya, menggunakan ubat gigi pemutih selepas usia 60 tahun adalah seperti mengikis gigi Anda dengan kertas pasir. Mengapa? Ubat gigi mengandungi bahan yang dipanggil agen plelas, yaitu serbuk halus seperti batu, untuk membersihkan kotoran dari permukaan gigi. Ubat gigi pemutih mempunyai partikel agen plelas yang sangat kasar dan kuat. Ini kerana ia perlu mengikis bahagian yang berubah warna. Bagi orang muda, enamel gigi mereka tebal, jadi jika terhakis sedikit pun tidak mengapa. Tetapi bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun, enamel ini sudah menjadi sangat nipis akibat dimamah usia. Ia umpama memakai sehelai baju musim panas yang nipis. Apa yang akan berlaku jika Anda menggunakan ubat gigi yang kasar seperti kertas pasir? Enamel yang nipis itu akan habis terhakis. Kemudian, dentin yang berada di bawahnya akan terdedah. Dentin bersambung dengan saraf, jadi ia sensitif, dan warnanya sememangnya kuning. Disinilah berlakunya satu paradoks yang ironik. Warga emas menggunakan ubat gigi pemutih untuk memutihkan gigi, tetapi ubat gigi itu menghakis permukaan luar, mendedahkan dentin kuning di dalamnya, menjadikan gigi Anda kelihatan lebih kuning. Semakin Anda memberus, semakin kuning dan semakin ngilu gigi Anda. Anda terperangkap dalam satu kitaran yang ganas. Encik Rahman juga inginkan gigi yang putih, tetapi akhirnya apa yang beliau dapat hanyalah akar gigi yang kuning dan kesakitan yang ngilu. Jadi,
Tolonglah apabila Anda pergi ke farmasi atau pasar raya untuk membeli obat gigi, jangan terpedaya dengan perkataan seperti pemutihan, whitening, atau pembersihan mendalam. Sebaliknya, pilihlah obat gigi yang lembut seperti obat gigi untuk gigi sensitif atau obat gigi penjagaan gusi yang mengandungi kurang agen pelelas. Jika Anda melihat senarai bahan dan mendapati bahan pelelas seperti kalsium karbonat atau silika dioksida disenaraikan di bahagian awal, lebih baik elakkannya. Ingatlah, gigi warga emas bukanlah periuk berkarat yang perlu digosok kuat, tetapi gelas kaca nipis yang perlu dijaga dengan lembut. Dengan hanya mengamalkan dua perkara ini, gigi Anda tidak akan terhakis lagi. Tetapi ia tidak berakhir di sini. Jika selepas menukar tabiat membrus gigi, mulut Anda masih terasa pahit atau rahang Anda terasa tegang apabila bangun tidur, mungkin ada punca lain yang merosakkan gigi Anda. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang kejadian menakutkan yang berlaku pada waktu malam di bahagian seterusnya. Adakah Anda mempunyai rakan yang terus berlari untuk membrus gigi sejurus selepas makan? Atau adakah rakan Anda bimbang tentang gigi yang kuning dan membeli obat gigi pemutih? Sila kongsikan video ini kepada mereka melalui WhatsApp, sekali saja sudah cukup. Anda boleh menjadi penyelamat yang melindungi kesehatan gigi mereka seumur hidup. Baiklah, jika Anda telah mengubah dua tabiat membrus gigi yang saya sebutkan tadi, Anda sudah berjaya separuh jalan. Tetapi separuh lagi adalah musuh yang sangat menakutkan. Berbeda dengan perkara yang boleh kita kawal pada waktu siang, musuh-musuh ini datang tanpa bunyi atau amaran semasa kita tidur dan merosakkan gigi kita. Inilah juga masalah yang menyebabkan akar gigi Encik Rahman terhakis dengan begitu teruk. Apa yang akan saya sampaikan sekarang adalah sesuatu yang sukar untuk dijelaskan oleh dokter gigi kepada pesakit selama 30 menit, tetapi ia sangat penting. Peraturan kelangsungan hidup ketiga, jangan pandang ringan gejala mulut kering. Selesaikan masalah ini seolah-olah nyawa Anda bergantung padanya. Pernahkah Anda bangun pagi dengan mulut yang kering kontang atau lidah yang melekat pada lelangit? Atau pernahkah Anda terjaga dari tidur karena dahaga? Jika ya, mulut Anda kini berada dalam keadaan tidak berdaya dan sedang diserang oleh bakteria. Air liur bukanlah air biasa. Ia adalah pelindung semula jadi terbaik untuk gigi kita. Air liur mengandungi mineral seperti kalsium dan fosforus yang berfungsi untuk membaiki dan mengeraskan semula permukaan gigi yang telah dilembutkan oleh makanan berasid pada waktu siang. Proses ini dipanggil remineralisasi. Ringkasnya, air liur adalah simen semula jadi dan salutan pelindung untuk gigi. Namun, apabila usia meningkat, fungsi kelenjar air liur menurun, menyebabkan pengeluaran air liur berkurangan. Masalah ini diburukkan lagi oleh obat-obatan yang diambil oleh warga emas. Obat tekanan darah tinggi, obat prostat, obat tidur, obat kemurungan, obat alahan kesan sampingan utama. Obat-obatan ini adalah mulut kering. Ia mengeringkan air liur. Encik Rahman juga mengambil obat tidur karena insomnia dan tidur berdengkur dengan mulut terbuka. Sepanjang malam, mulutnya menjadi kering seperti padang pasir. Apabila air liur, pelindung semula jadi, hilang, bakteri akan menggerogoti akar giginya sepanjang malam. Tabiat tidur dengan mulut terbuka dan mulut kering akibat obat-obatan inilah. Puncak sebenar, mengapa kaviti masih terbentuk dan gusi menyusut, walaupun Anda memberus gigi dengan bersungguh-sungguh. Jadi mulai hari ini minumlah air dengan lebih kerap secara sedar. Sebelum tidur, pastikan Anda menggunakan pelembab udara di kepala katil untuk meningkatkan kelembapan. Jika mulut Anda masih terbuka, Anda boleh membeli pita pelekat mulut di farmasi dan memakainya semasa tidur. Ingat, jika air liur kering, gigi Anda juga akan mati. Peraturan kelangsungan hidup keempat, hentikan daya yang menakutkan yang memahat gigi Anda seperti kapak sepanjang malam menggesel dan mengetap gigi. Lihat cermin sekali lagi, adakah bahagian pertemuan gigi dan gusi Anda terhakis? Adakah bentuknya tajam seperti huruf V seolah-olah digergaji, atau bulat seperti huruf U seolah-olah digosok dengan berus gigi? Jika ia berbentuk V yang tajam, ini bukan disebabkan oleh cara memberus gigi. Ini adalah gejala yang dipanggil abfraksi,
yang disebabkan oleh Anda menggesel atau mengetap gigi dengan kuat semasa tidur. Ramai yang salah faham. Mereka pikir gigi mereka terhakis karena memberus secara melintang dengan kuat. Memang ada kes begitu. Tetapi yang lebih merosakkan adalah tekanan luar biasa yang dikenakan dari atas ke bawah. Apabila kita makan, daya mengunyah adalah sekitar 50 hingga 60 kilograms. Tetapi daya yang dikenakan semasa kita menggesel atau mengetap gigi tanpa sadar pada waktu malam boleh melebihi 100 kilogram. Bayangkan, apa yang akan berlaku jika Anda menekan dan memulas gigi Anda dengan berat yang begitu hebat sepanjang malam. Bahagian leher gigi tidak dapat menahan tekanan itu dan akhirnya pecah. Ia sama seperti kayu kering yang akan terbelah di tengah apabila ditekan secara menegak. Inilah yang dipanggil abfraksi. Untuk masalah ini, menggunakan berus gigi yang paling lembut pun tidak akan membantu, karena puncanya adalah daya fisikal. Encik Rahman juga, apabila ditanya kepada keluarganya, mereka berkata beliau menggesel giginya sehingga mengeluarkan bunyi kriuk-kriuk semasa tidur. Beliau sendiri tidak menyadarinya. Jika Anda bangun pagi dengan rahang yang tegang atau leher gigi Anda terhakis dengan tajam, Anda perlu pergi ke dokter gigi dan dapatkan pelindung mulut atau splint untuk melindungi gigi Anda. Dengan hanya memakainya semasa tidur, ia dapat menyerap hentakan pada gigi dan menghalang tulang dan gigi daripada pecah. Baiklah, setelah mendengar semua ini, Anda mungkin berasa sedikit keliru, bukan? Menunggu 1 jam selepas makan, membuang obat gigi pemutih, mengatasi mulut kering, memeriksa tabiat menggesel gigi. Anda tahu semua ini penting, tetapi Anda mungkin tidak pasti bagaimana untuk melaksanakannya dalam rutin harian Anda. Jangan risau. Di bahagian seterusnya, saya akan kongsikan jadwal rutin harian ajaib yang saya sediakan untuk Encik Rahman. Anda hanya perlu mengikutinya dari bangun pagi hingga tidur. Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah dan jelas. Jika kandungan hari ini bermanfaat, sila tekan butang langgan dan butang pemberitahuan. Setiap langganan Anda memberikan saya kekuatan yang besar untuk menghasilkan lebih banyak maklumat kesihatan yang padat. Baiklah, mulai sekarang adalah sesi praktikal. Mengetahui sesuatu di dalam kepala dan melakukannya adalah 2 perkara yang sangat berbeza. Jika Anda keliru tentang apa yang perlu dilakukan dahulu karena terlalu banyak maklumat, Anda hanya perlu mengikuti rutin harian Encik Rahman yang akan saya kongsikan ini. Encik Rahman mengamalkan jadwal ini selama 10 bulan dan kini beliau bebas sepenuhnya daripada kesakitan gigi ngilu. Ia adalah peraturan Trilangkah yang sangat mudah dan jelas. Pertama, rutin pagi, minum air, dan menunggu. Apabila bangun pagi, jangan terus ke bilik air, tetapi ke dapur. Minum segelas air, suam perlahan-lahan. Ini akan melembabkan mulut yang kering semalaman dan membangunkan kelenjar air liur yang sedang tidur. Kemudian, nikmati sarapan Anda. Selepas makan, jangan kari berus gigi, sebaliknya ambil air dan kumur. Berkumur dengan kuat selama 30 saat dan ludahkan. Ulangi 2 hingga 3 kali untuk membersihkan sisa makanan dan asid dari mulut Anda. Kemudian, lakukan aktiviti lain selama 1 jam. Anda boleh membaca surat kabar atau menonton TV. Anda boleh memberus gigi dengan berus yang lembut tepat selepas 1 jam. Kedua, rutin tengah hari. Kompromi. Ramai yang mungkin tidak mempunyai masa untuk menunggu 1 jam selepas makan tengah hari sebelum memberus gigi. Anda mungkin berada di luar atau bersama rakan-rakan. Dalam kes ini, abaikan saja memberus gigi dengan berani. Terkejut? Tidak memberus gigi adalah lebih baik untuk mencegah kehausan gigi berbanding memberus gigi secara tergesa-gesa sejurus selepas makan. Sebaliknya, kumur mulut Anda dengan air sebersih-bersihnya. Kemudian, kunyah sebiji gula-gula getah xylitol. Xylitol membantu menghalang bakteria penyebab kaviti dan merangsang pengeluaran air liur. Penjagaan seperti ini sudah memadai untuk waktu tengah hari. Ketiga, rutin malam. Serangan terfokus. Waktu memberus gigi yang paling penting dalam sehari adalah sebelum tidur. Pada masa ini, Anda perlu meluangkan masa dan memberus dengan teliti. Selepas 1 jam dari makan malam, pergilah ke bilik air. Gunakan obat gigi biasa yang tiada fungsi pemutihan atau obat gigi untuk gigi sensitif sebesar kacang P.
Berus dengan sangat perlahan, pastikan bulu berus sedikit masuk di antara gigi dan gusi, dan berus dengan gerakan bergetar di tempatnya. Bukan menggosok ke kiri dan ke kanan, tetapi membersihkannya seolah-olah Anda menyingkirkan kotoran. Dan di sini ada satu tip penting. Anda boleh mendapatkan obat gigi preskripsi dengan kepekatan Florida yang tinggi dari dokter gigi. Ia mengandungi kira-kira 5 kali lebih banyak fluorida daripada obat gigi biasa, dan ia sangat berkesan untuk mengeraskan gigi. Terutamanya bagi mereka yang mengalami ngilu akibat akar gigi terdedah, menggunakan obat gigi berfluorida ini sebelum tidur akan memberikan kesan salutan pada permukaan gigi sepanjang malam. Akhir sekali, jangan lupa untuk menghidupkan pelembab udara. Apabila saya kongsikan rutin ini, pasti ada soalan yang akan ditanya. Saya akan pilih 3 soalan yang paling kerap ditanya oleh warga emas dan menjawabnya dengan jelas. Soalan 1. Dokter, saya masih rasa tidak selesa membiarkan sisa makanan di dalam mulut selama 1 jam. Adakah ia benar-benar tidak mengapa? Ya, benar-benar tidak mengapa. Ramai yang berpikir makanan akan merepot di dalam mulut jika tidak diberus serta-merta, tetapi ia memerlukan sekurang-kurangnya 24 jam untuk makanan merepot dan menghasilkan asid yang menyebabkan kaviti. Kaviti tidak akan terbentuk secara tiba-tiba hanya kerana Anda lambat memberus gigi selama 1 jam. Sebaliknya, menunggu selama 1 jam agar permukaan gigi kembali keras sebelum memberus adalah jauh lebih bermanfaat. Anda sepatutnya lebih bimbang tentang gigi Anda terhakis daripada bimbang tentang kaviti. Soalan 2, dahulu orang kata baik memberus gigi dengan garam. Boleh saya berus dengan garam kasar? Sama sekali tidak boleh. Ini sangat berbahaya. Dahulu garam digunakan kerana tiada ubat gigi, tetapi sekarang terdapat banyak ubat gigi yang baik. Partikel garam kasar, jika dilihat di bawah mikroskop, kelihatan seperti serpihan kaca yang tajam. Jika Anda menggosok gusi Anda dengannya, ia akan mencederakan gusi dan membenarkan bakteria masuk melalui luka itu. Tambahan pula, partikel kasar garam akan menghakis permukaan gigi. Berkumur dengan air garam boleh membantu mengurangkan keradangan, tetapi menggosok secara langsung dengan butiran garam adalah sama seperti Anda mencederakan gusi Anda sendiri. Tolong berhenti. Soalan 3. Saya ingin menggunakan berus gigi elektrik kerana tangan saya tidak kuat. Adakah ia oke? Ya, sangat bagus. Apabila usia meningkat, kekuatan pergelangan tangan berkurangan, menjadikannya sukar untuk memberus dengan teliti. Berus gigi elektrik sangat membantu dalam situasi ini. Namun, ada satu perkara yang perlu diberi perhatian. Jangan tekan berus gigi elektrik terlalu kuat pada gigi Anda. Daya putarannya lebih kuat daripada berus gigi biasa, jadi ia boleh menghakis gigi dengan lebih cepat. Berus gigi elektrik modern ada yang dilengkapi dengan sensor tekanan yang akan menyalakan lampu merah atau berhenti jika Anda menekan terlalu kuat. Pilih produk seperti ini dan gunakannya dengan perasaan seolah-olah Anda hanya menyentuhkannya ringan pada gigi. Baiklah, semua persediaan telah selesai. Saya telah memberitahu Anda semua caranya. Kini, yang tinggal hanyalah tindakan Anda. Bolehkah Anda, mulai hari ini, menghentikan tabiat berlari untuk memberus gigi sejurus selepas makan dan sebaliknya mengambil masa untuk minum segelas air. Jika selepas menonton video hari ini, Anda berazam untuk mendapatkan semula kesehatan gigi seperti Encik Rahman, sila tinggalkan komen dengan perkataan praktik, atau Anda boleh tinggalkan perkataan mula atau nombor 1. Saya akan memberikan sokongan melalui komen agar azam kecil Anda tidak berakhir selepas 3 hari. Mari kita saling memberi semangat di ruangan komen dan membina tabiat yang sihat bersama-sama. Sekarang, saya akan merumuskan semua kandungan ini buat kali terakhir dan mengakhirinya dengan sebuah kisah yang penuh harapan. Baiklah, tiba masanya untuk saya menceritakan pengakhiran kisah Encik Rahman. Cepat sebulan selepas beliau memulakan peraturan 1 jam dan tabiat memberus gigi yang lembut, beliau mengetuk pintu klinik saya sekali lagi. Raut wajahnya semasa masuk sangat berbeza. Kali pertama beliau datang, dahinya berkerut dan penuh dengan kebimbangan, tetapi kali ini wajahnya ceria dan penuh dengan senyuman. Sebaik sahaja duduk, beliau berkata dengan teruja, "Doktor, sekarang saya boleh minum kuah mi sejuk tanpa masalah. Dulu seteguk air sejuk pun boleh buat kepala saya ngilu, tapi sekarang tak rasa apa-apa langsung."
Bila keluar makan daging bakar dengan kawan-kawan pun saya boleh makan ulam tanpa segan silu. Hidup saya kembali ceria. Hasil pemeriksaan lebih menakjubkan. Kehausan di bahagian leher giginya yang dalam telah berhenti dan bengkak pada gusinya telah surut sepenuhnya. Sudah tentu, gigi yang telah hilang tidak tumbuh semula, tetapi berkat ubat gigi berfluorida tinggi dan penjagaan yang betul, dentin yang terdedah telah menjadi keras semula dan kesakitannya hilang. Kerosakan selanjutnya telah dihentikan, dan gigi yang sedia ada telah diselamatkan dengan sihat. Beliau memegang tangan saya dengan erat dan berkata, "Doktor, seumur hidup saya sangka kita perlu rajin untuk hidup dengan baik, tetapi untuk kesehatan, kadang-kadang menjadi sedikit malas itu sebenarnya obat." Mendengar kata-katanya, hati saya tersentuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan fikir sudah terlambat. Walaupun gigi Anda sudah banyak haus atau gusi Anda sudah sedikit menyusut, tidak mengapa. Badan kita mempunyai kuasa untuk pulih. Jika Anda menghentikan tabiat buruk dan memberikan rehat yang betul, mulai sekarang, gigi Anda tidak akan rosak lagi dan akan terus berada di sisi Anda dengan teguh. Saya akan ringkaskan kandungan panjang yang telah kita bincangkan hari ini dalam 3 baris sahaja. Tolong ingat perkara ini. Pertama, jangan kapai berus gigi sejurus selepas makan. Kesabaran menunggu 1 jam sambil berkumur dengan air akan menyelamatkan gigi Anda. Kedua, jangan gunakan ubat gigi yang kasar karena ingin gigi putih. Bagi gigi yang berusia, ubat gigi dan berus gigi yang lembut adalah obat terbaik. Ketiga, jangan biarkan mulut Anda kering. Anda perlu mencegah kemarau di dalam mulut dengan air dan kawalan kelembapan agar gigi dan gusi dapat terus hidup. Kesehatan gigi bukan sekadar isu dapat makan dengan baik. Apabila nikmat mengunyah hilang, fungsi otak merosot dan kesehatan seluruh badan terjejas. Sebaliknya, jika Anda dapat mengunyah, menggigit dan menikmati makanan yang lazat dengan gigi Anda sendiri, sehingga usia 80 atau 90 tahun, tiada rahmat yang lebih besar di hari tua. Saya berharap kebenaran yang saya kongsikan hari ini dapat menjadi pelita kecil untuk Anda menikmati rahmat itu. Saya akan terus kembali dengan maklumat perubatan sebenar yang sibuk untuk dikongsikan oleh dokter di hospital, tetapi sangat penting untuk Anda ketahui agar dapat hidup dengan sihat. Jika video hari ini sedikit sebanyak membantu kesehatan gigi Anda, sila tekan butang langgan dan suka. Dan jika Anda mempunyai rakan yang masih berlari untuk memberus gigi sejurus lepas makan, pastikan Anda kongsikan video ini. Satu perkongsian Anda boleh menyelamatkan gigi berharga seseorang. Semoga Anda semua mempunyai gigi yang sehat, menikmati makanan yang lazat setiap hari, dan sentiasa tersenyum ceria. Sehingga di sini dari dokter pribadi Anda, terima kasih.